Tanam ubi. Tanam ubi. Tanam ubi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat semua? Alhamdulillah. Ana bil khair. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat semua? Alhamdulillah. InsyaAllah. Boleh mula ya? Boleh. Jadi kita nak ingatkan, maknanya saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah, Jemaah tutup mic tutup mic. Kalau nak cakap barulah buka. Sebabnya saya ni kuat sangat ni. Jadi oleh kerana itu pastikan kamera tak apa buka. Pastikan suara tu ditutup sentiasa. Sebab gangguan. Jadi saya pakai benda ni kuat sangat bunyi. Jadi tak selesa. Jadi pastikan tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, hajah-hajah, saudara-saudari mesti pastikan mic kita sentiasa tertutup kecuali nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya tak jemu kita membasahkan lidah kita dengan menyebut Alhamdulillah. Artinya segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah masih hidup di hari ini dan kita masih diberi kesihatan yang baik oleh Allah Ta'ala, limpahan rezeki kepada kita, limpahan kasih sayangnya, limpahan keampunan. Mudah-mudahan kita masih lagi berkesempatan, berpeluang dapat mengikuti kuliah maghrib pada malam ini, siri yang ke-11. Artinya kita sudah 11 kali kita mengikuti pengajian kita membaca kitab Pelita Penuntut. Moga-moga sedikit sebanyak hasil daripada yang ditulis oleh pengarang kitab kita ni bermanfaat kepada kita, hendaknya memberi rangsangan ataupun motivasi kepada kita perkara-perkara yang kita hajati di dalam menuntut ilmu. Moga-moga ilmu yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala ilmu yang barakah. Ilmu yang barakah ni
artinya kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang memberi manfaat. Kecelaan diri, kita rasa kita hina. Yang ketiga, bertambah ibadah kita. Yang keempat, kurang kepada dunia. Yang kelima, gemar kepada akhirat. Yang keenam, terbuka hati kita hendaknya. Yang ketujuh, mudah-mudahan kita terlepas dari gangguan dan juga godaan syaitan. Itulah hasil ataupun ghayah matlamat kita menuntut ilmu ni, bukan saja-saja seperti mana yang dalam kitab ni, bukan saja-saja, tetapi kita nak ilmu itu memberi manfaat kepada kita, mendidik jiwa kita semakin hari semakin jauh kita dengan dosa kita, dengan beristighfar, bertaubat, dan semakin hari semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita sentiasa menambah lipat gandakan amal ibadah kita. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan, muka surat 5 kitab Jawi ini, muka surat 5 baris yang kelima. Baris yang kelima, muka surat 5 baris yang kelima. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab Jawi ni, muka surat 5 baris yang kelima, sambungan daripada hari itu, hari Ahad tu, lepas tu buku Rumi, tak tahulah muka surat berapa. Buku surat berapa buku Rumi? Tak ada. Tak apalah, tengoklah. Muka surat 8. Muka surat 8. Yang Rumi muka surat 8. Yang Jawi muka surat 5 baris yang kelima. Sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang ini, kerana bahawasanya penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlebih afdal daripada sekalian nabi-nabi, berkata ia Rasulullah di dalam doanya, doa Rasulullah, Rabbi zidni ilma, artinya hai Tuhanku, hai Tuhanku, Nabi kata, tambahkan olehmu bagi aku akan ilmu. Itu nak kabarkan kesinambungan daripada hari Ahad hari itu. Pengarang ni nak menceritakan bahawa kita ni nak mengaji ni mesti nak kepada faedah-faedah. Kita nak kepada faedah-faedah manfaat ilmu yang kita pelajari. Bukan sewenang-wenangnya, bukan kita tak ada masa ataupun tak ada benda yang nak buat, kita mendengar ilmu, kita di masjid duduk, kita kebetulan nak menunggu isyak, tak ada benda nak buat, menuntut ilmu di surau, kita menuntut ilmu dah. Kita ni memang nawai itu nawai itu tu'alluma. Maknanya aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Sebabnya ilmu tu luas di dalam lautan, ibarat katanya. Maknanya setiap segi dalam agama kita ni dipancarkan berkenaan dengan ilmu. Apa bidang, tajuk ataupun subjek yang kita pelajari. Contohnya, subjek yang kita pelajari, sembahyang tu. Sembahyang tu mutiara ilmu, lautan ilmu. Sembahyang tu. Kita ni hak zahir-zahir je. Yang lepas cukup makan saja. Tapi kalau kita mengaji ilmu berkenaan dengan sembahyang ni, maknanya contoh saya nak kabarkan, berdiri betul ada syaratnya, niat ada syaratnya, takbiratul ihram ada syaratnya, sampai ke salam ada syaratnya. Adakah kita mengamati syarat-syarat itu? Yang nak melengkapkan. Kalau kita baca dalam kitab Kifayatul Ghulam, kalau kita baca dalam kitab Masailul Muhtadi, kita baca dalam kitab Bidayatul Mubtadi, kita baca dalam kitab Kifayatul Mubtadi, kita baca dalam kitab Hidayatus Sabyan, begitu juga dalam kitab-kitab fiqh yang besar, dalam I'anah, dalam Qaliubi, dalam Hasyiah Bujairimi, dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir.
membahaskan perkara yang saya sebutkan tadi. Maknanya syarat kepada rukun supaya rukun itu cantik dan supaya rukun itu tidak menjadi tak sah. Tidak menjadi tak sah. Maknanya takbiratul ihram, kita sebut takbiratul ihram, Allahu akbar, tahu belaka. Tapi syarat nak menyebut takbiratul ihram tu ada 10 syarat. Ada 10 syarat. Fatihah ada 9-10 syarat. Maknanya kita menelusuri membaca Fatihah itu berdasarkan tertib dan tertibnya dan hukumnya. Itu bila kita belajar di dalam perkara-perkara yang kita ceburi secara mendalam. Itu faedah dia. Maknanya kita tahu. Contoh hari ni, hari raya Korban. Saya masukkan dalam video grup kitab Jawi kita tu. Cara menyembelih apa begitu gini. Tuan-tuan tengoklah. Cara menyembelih lembu. Lembu tak diikat apa, kena peneraja. Makna awak tak reti yang sebenarnya, minta maaf cakapnya. Tak reti dari segi keselamatan. Maknanya rempo, orang kata. Kaki tangan lembu tu nak rempo. Lepas tu nak letak kayu lagi, kepala dia nak ikat. Lepas tu jelabir lembu tu naklah dilipat. Oleh kerana sembelih tak reti, tapi gaya reti. Mana ngek pisau tu, parah tu tak putus. Sebabnya tak makan. Dia sepatutnya jelabir lembu tu begini dia tegang, barulah saya sentiasa menceritakan dalam kerusuh-kerusuh. Ketika kita sebelum COVID dulu ada penganjuran kerusuh-kerusuh di masjid-masjid, di surau-surau kita. Maknanya saya membagi pendedahan berkenaan dengan teknik dan juga hukum yang berkait dengan korban. Masih ada lagi, maknanya berkorban tu pakai seluar pendek ada. Sedangkan kita nak pengabdian kita kepada Allah Ta'ala, nak sembelih korban tu, ada yang peringkat bertakbir pun tak. Ada satu lagi tu video mana sok. Jadi aksesori yang diajarkan berkait dengan korban kekoh ni yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menepati. Cabuk parang sedangkan Nabi kata kaifiat dia begini. Seperti mana dalam kitab tu. Dalam kitab pekoh ni, dalam Iqna, dalam Sabilah, dalam Qalyubi, dalam Mughni, maknanya membahaskan kaifiat dia itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dipakai buat-buat saja. Bukan pakai buat-buat saja berkenaan perkara-perkara yang berkaitan dengan korban dan akikah. Sebab itu kalau tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sempat dengan orang-orang alim ketika menyembelih korban dan akikah. Sembelih makan biasa tu lantak lah. Sembelih korban dan akikah ni beribadat. Beribadat tu maknanya sunat muakkad kita korban ni, kekah ni maknanya mengikut tertib dia. Orang lepas-lepas dulu sebelum sembelih tu bersyahadah. Lepas itu astaghfirullah. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Orang sekarang ni tak boleh bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Maksudnya pemurah mengasihani tu lembu ni mati dengan cara baik. Lembu ni akan menjadi tunggangan di pada mahsyar meniti siratal mustaqim. Itu maksudnya. Lepas itu bismillahirrahmanirrahim tu sekurang-kurang bismillah. Tengok dalam kitab Fathul Qari. Tengok dalam kitab Hasyiah Baijuri. Di dalam At-Tawsyih mengatakan ya akmal bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu takbir. Takbir itu tukang sembelih saja, bukan ramai-ramai. Yang ramai-ramai ni lepas sembahyang. Itu hakikatnya. Yang ramai-ramai ni lepas sembahyang.
Maknanya kita bertakbir 2, 3, 4 hari ni takbir lepas semayang sunat, semayang fardu 5 waktu, lepas tu takdirnya kalau masuk semayang Jumaat, lepas tu semayang qada, lepas tu semayang hatta semayang jenazah pun disunatkan takbir. Bukan takbir masa nak menyembelih lembu. Menyembelih lembu tu tukang sembelih tak saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 3 kali. Bismillah, selawat pula. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillah wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika, Allahumma hadhi udhiyah wa qalani lillahi ta'ala, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Baru cabut pisau. Ini perak pisau ni. Makruh hukumnya. Makruh. Dah nak sembelih tu baru cabut ini. Lembu kata mampu lah dah kawan ni. Dia ada perasaan juga. Sedangkan kita mengasuh parang begitu begini, pisau di depan binatang tu tak boleh. Makruh hukumnya. Jadi lautan ilmu di dalam kita belajar. Saya sebutkan tadi berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan korban, kekoh. Maknanya nak sempurna betul lautan ilmu. Lepas itu dia kata Nabi SAW terlebih afdalah daripada nabi-nabi, hebat daripada nabi-nabi. Sedangkan Nabi SAW meminta dengan Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma. Artinya, hai Tuhanku, tambahkan oleh kamu, olehmu bagi aku akan ilmu. Maknanya Nabi minta tambah. Minta tambah. Artinya tambah ni sudah ada. Maksudnya dah ada ilmu tu nak tambah. Kita ni maksudnya tak ada ilmu nak dapatkan ilmu. Nak dapatkan ilmu ni problemnya malas. Sebab kita rasa kita dah betul. Jadi rasa kita betul apabila ditemu duga ataupun bila disoal kepada kita, kita reti tak? Kita reti tak? Saya contohkan tadi, maknanya sembelih korban tu, jelabih lembu tu tak lipat. Tak lipat ni maknanya kita tak putus lah. Tak putus. Sebabnya dia bergerak. Jadi maknanya tidak ada ilmu yang berkait dengan itu. Apatah lagi perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam agama kita. Contohnya keguguran dalam kita kerusuh jenazah-jenazah. Maknanya dalam kerusuh jenazah tu berkait dengan keguguran tak sampai bulan, berkait dengan lahir, hidup sekejap, baru 4 bulan, makna dalam 3 bulan dalam perut dia meninggal dalam perut, ataupun 4 bulan meninggal dalam perut, dah ada sifat begitu gini, tunggang langgang. Sebab itulah orang yang tak tahu memberikan hukum, tak payah semayang. Sedangkan janin tu dia keluar 4 bulan lebih. 4 bulan lebih dia hidup sekejap, lepas tu dia meninggal. Tak payah semayang apa kena. Apa nak kata, bila kita kerusuh, kita membentangkan berkenaan ini, hukumnya apabila dia hidup, baby ataupun janin kecil sangat, janin terhidup disahkan oleh doktor, mana hidup walaupun satu lahzah, wajib disemayangkan. Tak wajib disemayangkan, maknanya kurang daripada 4 bulan dia mati dalam perut. Maknanya ataupun 4 bulan atau dia dah bersifat. Jadi kita mandi, kita kapan, tak payah semayang, kita ke bumi juga. Makna tak payah semayang, tak boleh semayang. Kita semayang lah juga. Haram. Semayang tu haram. Tak boleh. Tak boleh nak semayang. Syarak dah menetapkan tak boleh. Jadi walaupun 4 bulan dia keluar hidup, maka artinya kita 4 perkara. Jadi berlakulah. Tuan-tuan ingat masa kita kerusuh di Pekan ni, ingat. Ingat, tak payah sebutlah. Tak payah sebutlah kita kerusuh. Lah kita semayang ghaib.
Budak kecil tu. Sebab ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, di Khabar anak sahabat saya keguguran. Dah setahun dah. Keguguran. Saya kata hidup ataupun mati dalam perut. Umur 4 bulan. Dia kata hidup. Doktor mengesahkan hidup. Tapi tukar mandi kata tak payah sembahyang. Tukar mandi tu dia faham hukum tak? Itu maksudnya mutiara. Jadi oleh kerana Nabi ni minta ditambahkan, apatah lagi kita ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Orang dulu disebut orang yang berilmu, tempat rujuk di dalam masyarakat ni bukan orang pandai tahlil, bukan orang pandai jadi imam, bukan orang pandai azan, bukan orang pandai membaca khutbah. Dia tidak dinilaikan situ. Siapa-siapa pun boleh kalau dia reti mengaji apa begitu begini. Bawa tahlil 3 hari 3 malam apa dia boleh. Maksudnya Tok Leban ni orang mengaji, berkitab apa begitu begini, dia faham hukum hakam syarak. Itu Tok Leban. Jadi faham ilmu tauhid, faham ilmu fiqh, faham ilmu tasawuf, faham ilmu tafsir, hadis, ilmu nahwu apa. Maknanya tempat rujuk di dalam masyarakat nak memutuskan sesuatu hukum dipanggil Tok Leban. Tok Leban. Sekiranya dia mengajar begitu dipanggil Tok Guru. Jadi oleh kerana itu kita dulu sehaluan. Sehaluan kita boleh faham. Maknanya zaman saya sempat maknanya berkenaan dengan ilmu ni tak ada kacau bilau. Tak ada kacau bilau. Takkan orang dulu tak pandai? Tuan guru. Dia tak ada kacau bilau, dia selari. Dia selari. Contohnya kita faham rukun semayang 13 perkara. 13 kan? 13 perkara. Mana standard 13 perkara. Walaupun Tok Guru kata ada pendapat-pendapat yang dikatakan 14, ada yang dikatakan 15, ada yang dikatakan 17. Jadi kita tahu. Jadi sekarang ini haru biru, ini tak ada hadis, ini hadis dhaif, ini. Penyudahnya hakikatnya berlaku cerca merba di zaman ini. Kita pun serba salah. Kita serba salah. Oleh kerana bijak pandai, begitu begini. Contohnya korban. Ulama dulu tak boleh bagi makan ke orang kafir. Ulama dulu ada sebut dalam kitab, berpegang ke kitab I'anatul Talibin, dalam Tuhfah, makna haram dibagi makan ke orang kafir. Sekarang ni boleh pula. Ikutlah nak boleh. Kalau saya tak boleh. Kita ibadat nak berkongsi dengan orang kafir sama. Mana ada keistimewaan kita Islam. Zaman Nabi dulu ada orang kafir, ada Nabi beri ke Abu Jahal daging korban. Contohnya. Zaman dulu tak ada timbul berkenaan dengan korban ini memberi makan orang kafir. Tak ada timbul. Maklum, hak tak semayang pun dia buat korban, buat kekah, dia tak bagi kepada orang kafir makan. Kalau anak dia nak kahwin, kenduri kahwin, dia sembelih lembu, dia beli daging kotak ataupun daging lain, mana masak lain. Ini masak untuk Cina dia kata. Masak untuk Cina, mana seperiuk besar untuk Cina. Masa itu jemput kad. Kita orang kampung ni tak ada kad. Cina-Cina orang-orang lain ni jemput kad. Dengan maknanya Cina-Cina ni India kawan-kawan dia, maka diberi daging lain. Sekarang ni boleh belaka. Itu salahnya. Untuk dia menjinakkan hati dia untuk masuk Islam. Jadi masa dulu tak timbul. Itu dia katakan Tok Leban. Jadi oleh kerana itu dikata, maknanya Nabi berdoa minta tambahkan ilmu. Apatah lagi Nabi ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Minta tambah. Jadi oleh kerana itu kita ni tak minta menambah ke?
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kalau baca doa itu, wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah minta tambahkan ilmu aku. Minta tambahkan ilmu aku. Kita ni memohon seumur, mohon sihat tubuh badan, mohon daripada jauh daripada bala bencana, mohon melimpahi rezeki yang secukupnya, yang layak bagi kita, mohon sihat wal afiat, mohon mati di dalam iman, mohon tambahkan ilmu apa yang kita tak tahu. Itulah hakikat berkenaan dengan ilmu. Padahal Nabi kita itu bersifat ia dengan sekalian ilmu, maknanya banyak ilmu. Orang-orang yang dahulu kala dan orang-orang yang kemudiannya, maknanya Nabi ni tahu kisah hak dahulu kala, nabi-nabi terdahulu. Lepas itu Nabi ni mukjizat dia tahu perkara-perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang. Kita ni ahli nujum ataupun ahli sihir yang tahu perkara akan datang. Nabi ni tahu perkara-perkara yang akan datang. Itu maksudnya ilmu banyak. Ilmu banyak. Jadi pengarah ni nak beritahu, contohkanlah Nabi tu, makna Rabbi zidni ilma, minta tambahkan ilmu aku. Ibaratnya kekurangan kita minta ditambahkan ilmu kita. Masya Allah, apabila kita ada ilmu ni, kita reti. Apabila kita ada ilmu, kita faham. Apabila ada ilmu, kita tahu hukum hakam, tahu nak beramal. Jadi oleh kerana itu, Nabi ni memang tahu, tapi merendah dirinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Ta'ala minta tambahkan ilmu dia. Di dalam hal itu, ia Nabi. Di dalam hal itu, maknanya berkenaan dengan tambah ilmu. Ia menuntuti tambah lagi. Kisah ilmu ni, dia menuntuti tambah lagi, tambah ilmu lagi. Maka betapakah kamu ayuhai penuntut ilmu ini. Jadi apatah lagi kita ni menuntut ilmu, minta tambah. Minta lekat ilmu kita ni. Minta lekat ilmu. Contohnya dalam kita sejam online. Di dalam di dalam kuliah kita ni online, adakah tak dapat satu habuk? Adakah sesuatu dua lekat kepada hati kita? Adakah separuh jam? Kita ni kan insya-Allah sejam. Mana setengah jam kita dapat tumpukan ilmu, setengah jam tu larang, ataupun sejam kita dapat mengamati ilmu, ataupun kita pandang, ataupun kita dengar benda-benda yang kita tak tahu. Kalau benda yang kita tahu tak penting. Tak, benda yang kita tahu tu menguatkan lagi. Menguatkan lagi walaupun kita tahu. Menguatkan lagi. Thiqah, kepercayaan ataupun dhabit sesuatu ilmu yang kita pelajari. Itu dia nak kabarkan. Maknanya ilmu yang tahqiq, ilmu yang dapat dicapai. Tuan-tuan ni faham tak? Faham tak? InsyaAllah Ustaz. Faham. InsyaAllah. Bimbang tak faham je. Saya berusaha sedaya upaya untuk tuan-tuan, puan-puan, haji-haji, haja-haja boleh faham. Saya dari hati, dari hati saya ke hati tuan-tuan, moga-moga melekat. Moga-moga melekat. Di dalam kita mengajar ni, kadang-kala dia sebut, orang tok guru dulu pun gitu juga. Dia sebut kadang-kadang ilham kita itu
ilham point daripada guru kita masa kita mengaji tu, ingat balik. Ingat balik. Ingat balik. Jadi oleh kerana kita mengaji dulu, tuan guru syarahkan kepada kita, kita mengajar pula, dia imbas, feedback. Dia nampak gitu. Dia nampak contoh-contoh kadang-kadang terimbau kembali hak daripada guru kita. Guru kita. Tuan-tuan semua jadi tuan syekh nanti. Jadi tuan-tuan guru buka pondok, tuan syekh lah. Buka pondok tuan syekh lah jadinya. Tuan-tuan akan ingat, insya-Allah akan ingat benda yang saya cakap ni. Benda yang saya cakap ni akan ingat. Dia tak payah khabar, dia dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Lebih-lebih lagi kita mengaji kitab hikam itu. Kitab hikam ni berkat, lepas tu tasawuf, ilmu tasawuf. Kita mengaji kitab hikam tu maknanya kitab jawi. Kitab jawi, kita membaca tu ibarat katanya perkataan guru kita tu nampak balik. Kamu penuntut-penuntut, kamu memadai dengan ilmu yang kamu dapat sedikit-sedikit itu, padahal ilmu kamu itu dengan nisbah kepada ilmu Nabi kita alaihimussalatu wassalam seperti satu titik daripada air laut jua. Pengarang menyeru, kalaulah Nabi ni berdoa minta tambah ilmu, sedangkan Nabi ni hebat. Cerita Isra' Mi'raj dalam kitab Kifayatul Muhtaj, cerita Isra' Mi'raj, mana kehebatan Nabi ni, binatang burak daripada syurga, tidak ada Nabi, Rasul yang boleh naik burak itu. Hebat. Lepas tu sampai ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Saya mengaji kitab Kifayatul Muhtaj tu. Kifayatul Muhtaj tu kitab jawi, kisah Isra' Mi'raj, dalil-dalil, hadis-hadis apa begitu begini, kitab jawi. Saya mengaji dulu. Apa nama ni? Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi melihat di alam arwah, digambarkan oleh Allah Ta'ala. Digambarkan oleh Allah Ta'ala. Kemuliaan Nabi ni digambarkan oleh Allah Ta'ala. Nampak Nabi-Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu, penuh dalam masjid itu. Jadi penghormatannya Jibril. Di dalam kitab tu khabar, ringkasnya, Nabi berasa cuak. Nabi berasa cuak oleh kerana orang ramai sangat. Nabi tahu Nabi-Nabi dahulu, Rasul-Rasul dahulu. Rasul-Rasul 313 orang, Nabi 124,000. Semua sekali lah, 124,000. Jadi ada semua di alam arwah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kata, wahai Muhammad, kamu jadi imam. Kamu jadi imam. Itu sejarah dia, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang ini kata Nabi itu semulia itu, sehebat itu, banyak ilmu apa begitu begini, apatah lagi kita ni secebih ilmu, bermakna lebih layak kita meminta dengan Allah Ta'ala supaya ditambahkan kita ilmu. Lebih haula kita minta nak tambah ilmu. Jadi nak tambah ilmu itu melalui proses belajar. Proses belajar. Jadi oleh kerana itu proses belajar ini saya selalu sebutkan, belajar ini tak boleh jemu-jemu. Belajar ini tak boleh jemu-jemu, seperti mana kata Imam Syafi'i. Di awal kita mengaji dulu dalam di kulit. Di kulit ni. Kulit ni. Kulit ilmu kitab jawi ni. Rasanya kitab Rumi tak ada lah.
cakap Imam Syafi'i tak ada. Dikulik. Dikulik ni. Kata Imam Syafi'i. Ada. Bahasa Arab tu. Dan terjemah sekali. Ada buku Rumi. Ada. Tak perasan kulit. Ada kata Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma. Ada. Buku Rumi tak tahu juga. Berat tuan-tuan ni tak tahu. Ada tak kata Imam Syafi'i di kulit dia ataupun di dalam dia? Tak ada ya. Jawi ni ada. Siapa dia tak jawi, kita baca hak kulit dulu. Jadi saya ulang balik dalam proses menuntut ilmu ni. Dalam proses menuntut ilmu, nombor satu, kena cerdik. Kita ni kena bijak. Nombor dua, kena tamak kepada ilmu. Kena tamak kepada ilmu. Nak. Nombor tiga, bersungguh-sungguh. Nombor tiga, bersungguh-sungguh. Lepas tu nombor empat, perbelanjaan. Perbelanjaan. Nombor empat. Nombor lima, mesti mendapat nasihat daripada guru. Mesti mendapat nasihat daripada guru. Lepas itu nombor enam, panjang masa. Panjang masa. Kita ni mengaji pelita penuntut ni baru 11 siri. 11 siri, bukan 11 tahun. Ataupun bukan 11 bulan. Jadi oleh kerana itu, maksudnya mungkin lentang pukar juga nak memahamkan. Jadi orang dulu 11 tahun mengaji. 11 tahun mengaji tu tak dapat ilmu. Tu maknanya lebat sangat dah. 11 tahun mengaji tu tapi dia rasa tak dapat ilmu. Dia nak belajar. Kita ni dapat sikit-sikit ni, aku lebay, aku pandai. Jadi kalau aku pandai ni, maka tak pandai lah kita. Tak pandai lah. Berusaha untuk mencari ilmu. Saya ni alhamdulillah, daripada kecil, maknanya mengaji sekolah Arab, saya minat sebab berkawan dengan orang tua-tua, sebab kampung saya tu ramai tok lebay. Jadi saya minat, maknanya bukan nak banggalah lillahi ta'ala nak khabar. Masa saya sekolah Arab tu, berulang ke pondok Ustaz Usain. Di Padang Tengku tu, dekat je sekolah Arab. Tuan-tuan kalau pergi Padang Tengku tu, belakang klinik tu ada pondok dulu. Pondok Ustaz Usain. Ustaz Usain Ibrahim, pengasas sekolah agama Padang Tengku tu. Saya ketika itu budak. Budak sekolah tingkatan berapa? 3. Tingkatan 3. Saya pergi ke pondok Ustaz Usain tu mengaji hari Rabu. Mengaji hari Rabu petang pukul 3. Berjalan kaki. Panah ni jangan cerita lah. Mengaji tafsir pimpinan Ar-Rahman, mengaji kitab Hikam, mengaji matan Jauharah Tauhid. Petang tu 3 kitab. Ustaz Usain tu baca 3 kitab. Kitab pimpinan Ar-Rahman. Saya mengaji dulu, alhamdulillah, saya mengajar di surah 500. Surah 500. Lepas itu kitab Hikam. Kitab Hikam mengajar di di Kelab Rendang. Mengajar di Kelab Rendang, mengajar di Lamir. Dulu mengajar Lamir. Mengaji di Hikam. Hikam tu saya mengaji pada Ustaz Usain. Lepas tu mengaji di kampung arwah Tok Guru Lebai Ma'ami. Lepas itu mengaji dengan saya masa kuliah 2 tahun kuliah pekan ni, mengaji di Masjid Abdullah, Masjid Putih tu, mengaji dengan Allah Yarham Tuan Kadi Haji Sulaiman Ahmad. Haji Sulaiman Ahmad tu kampung Pulau Jauh, dia Tuan Kadi. Saya mengaji berkawan-kawan dengan orang tua. Jadi retilah sedikit sebanyak. Maknanya bab-bab kitab-kitab ni retilah juga. Saya merasakan kalau saya tidak mengaji cara begitu, tak reti ke benda. Tak reti ke benda. Sebab
masa sekolah para tengku tu saya seorang je. Saya seorang je perginya. Mana orang tua tu mati belaka dah. Mati belaka dah. Saya ingat di Pekan ni 2 tahun saya mengaji bersama dengan Allahyarham Tuan Imam Zakaria. Saya sekolah kuliah Tuan Imam Zakaria, Haji Zakaria Muhammad, tu imam kita masjid besar. Masjid lama tu. Mengaji dengan dia. Saya ingat tu. Maknanya kita tamak kisah ilmu. Kita ni tamak deriap saka tamak berbalah apa begitu begini. Awak tiap-tiap malam menunggu deriap, kawan tak berasa pun berjadual menunggu deriap. Sebenarnya deriap tu pusaka orang tua-tua dulu, janganlah berbalah-balah. Itu keadaannya. Itu contohnya. Itu contohnya. Kita ni tamak. Kita mengaji ni kena tamak juga, bersungguh-sungguh. Kalau kita nak masuk lain kita tak dapat cuba lagi, usaha. Makna nak. Sebab apa? Kita tak ke sana, tak ke sini. Di rumah kita saja. Kalau di rumah malas juga, masya-Allah lah. Tak ada keluar modal. Minyak motor tak ada, minyak kereta tak ada, goyang kaki, nak makan, nak minum, tutup kamera. Nak makan mi goreng, tutup kamera. Tutup kamera, bukan nampak. Tutup kamera tak nampak. Maknanya hak tutup kamera ni mungkin makan goreng pisang. Tak apa. Tak ada masalah. Nak makan ke nak minum tak ada masalah. Tu. Maksudnya nak kabarkan kita ni semangat di dalam menuntut ilmu. Jadi oleh kerana itu Nabi minta tambah, apatah lagi kita. Nisbah kepada Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu Nabi itu seperti setitik air di laut saja. Tak itu titik. Seperti titik minum burung layang-layang minum air laut. Makna tak habis keluasannya lautan yang Allah cipta. Seteguk minum burung layang-layang, kenyang dah dia. Begitulah juga ilmu ni. Ilmu ni. Jadi bukan senang kita nak mendapatkan ilmu yang barakah. Di akhir-akhir ini dinisbahkan kita minta maaf cakap lah, maknanya kitab jawinya nak terhakis dah. Kalau pondok-pondok tu memanglah dia banyak lagi. Kalau pondok-pondok tu maksudnya tak terhakis. Di masjid-masjid kita ni tak ada dah orang nak baca kitab jawi, menadah kitab jawi. Bukan tak ada, tetapi berkurang. Melainkan buku rumi sahaja. Buku rumi. Walaupun begitu tak apa buku rumi. Maksudnya khazanah ilmu. Khazanah ilmu ni banyak di dalam bahasa Jawi. Namun begitu para ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita, walaupun bagaimanapun kita bersyukur dan berterima kasih. Mereka ni berusaha untuk alih bahasa. Alih bahasa. Cantik alih bahasa tu. Tetapi sampai bilakah sudahnya Jawi itu terhakis? Sebab itu saya minta maaf cakapnya, saya mengajar suka Jawi lama tu lah. Suka Jawi lama. Anak murid ataupun jemaah terserahlah. Kalau dia nak pandai, makna dia Jawi dia beli ataupun Rumi dia beli. Dia untuk menambah ilmu. Kalau sekiranya Rumi saja, Jawi tak ada, maka umur kita 40, 50, 60, 70, 80 akhir sekali tak pandai Jawi. Tak pandai Jawi. Cina dia ada surat khabar Jawi. Orang Melayu ni habislah surat khabar Jawinya sebab tak ada membeli. Bankrupt toke. Bankrupt toke sebabnya tak ada orang nak beli. Jadi oleh kerana itu kita kena hidupkan Jawi balik. Kena hidupkan Jawi. Kita alhamdulillah lah di Pekan ni arahan. Maknanya signboard kena tulis Jawi. Setidak-tidaknya kita dapat membaca Jawi, merangkak-merangkak pun
Tak kisahlah. Dan belajar olehmu. Olehmu tu siapa? Kita. Dan belajar olehmu dan menuntut olehmu akan ilmu fiqh. Dia suruh menuntut ilmu fiqh. Dia suruh menuntut ilmu fiqh. Pertama, belajar ilmu fiqh. Dia suruh ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini bermaksud nak faham syariat. Nak faham syariat, hukum hakam. Nak faham syariat, hukum hakam. Seperti mana yang saya katakan dulu, ilmu fiqh ni ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. 4 ilmu fiqh. Kalau kita yang masuk universiti, kita masuklah kuliah syariah. Jurusan syariah Islamiah. Masuk syariah. Syariah ni masuk universiti, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Empat rubuk, dipanggil 4 rubuk. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kita masuk syariah, belajar-belajar ataupun diploma ataupun degree, masuklah syariah. Kita nak faham. Walau bagaimanapun pondok-pondok serba-serbi belajar. Tuan-tuan ni hebat juga. Hebat juga. Mengaji apa nama ni, bidang ilmu belaka-belaka. Hadis tuan-tuan mengaji, fiqh mengaji, tasawuf mengaji, tafsir mengaji, hadis mengaji, tajwid mengaji, sirah mengaji. Alhamdulillah, kita lengkap dah tu. Cuma tak sampai ke tajuk lagi. Fiqhnya tak sampai ke tajuk lagi. Kalau kita baca Matla'i Badri di Pulau Jawa tu, Matla'i 10 tahun lagi sampai 10 tahun lagi sampailah ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Lepas tu masjid lain Pulau Serai tu, walaupun kecil, kitab kecil, Kifayatul Ghula, maknanya merangkumi muamalat, ibadat, muamalat, ada munakahat, lepas tu hujungnya berkenaan dengan pesaka. Makna serba sedikit kita tahu. Lepas itu apa nama kitab mana, Hidayatul Sibyan. Hidayatul Sibyan tu rojak, makna sikit-sikit. Bab zakat apa gitu ni ada sikit-sikit. Kita Bidayatul Muqtadi, surau jambu. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Lepas itu kita rumah 500 tu Minhajus Salam. Minhajus Salam tu lebih kurang Bidayatul Muqtadi. Lepas tu kita mengaji situ tajwid. Mengaji situ Masailul Muhtadi, kisah fardu ain. Makna serba sedikit. Hak datang mengaji berpeluang, maknanya serba sedikit dapat. Jadi dia suruh sini ilmu fiqh, supaya ilmu fiqh ni kita faham. Ibadat. Ibadat ni daripada bersuci sampai naik haji. Ibadat. Nak tanya tuan-tuan sekalian. Nak tanya. Maknanya bab ibadat ni kita faham dah ke daripada bersuci itu apa nama ni sampai ke haji? Bersuci, ngambil air semayang, lepas itu tayamum, lepas itu macam-macam lah. Kisah apa nama ni, semayang apa begitu begini. Semalam ada orang menelpon saya, semayang raya salah. Semayang raya salah. Sebabnya Tok Imam tak baca, tak angkat takbir rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Ada 2-3 tempat juga salah. Makna semayang sah ke tak sah. Jadi maknanya kalau kita mengaji tak timbul tak sah ataupun perkara sebaliknya tak timbul.
Sebabnya takbir 5 kali, rakaat kedua takbir 7 kali, dia Allahu liman hamidah. Itu standard dia. Itu standard dia. Jadi oleh kerana kita tak mengaji dan ilmu fiqh ni tak mendalami sebab tok lebay tak ada. Banyak masalah sembahyang raya tu. Maknanya imam contohnya usalli sunnata Idil Adha, Allahu Akbar, dia doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu khabar subhanallah. Kita pun tak payah angkat takbir. Sekiranya kita tak berpuas hati sembahyang itu tak angkat takbir 7 kali, maka lepas sembahyang itu balik ke rumah kita buat sembahyang raya lain pula. Kalau sekiranya tak puas hati. Sekiranya tak puas hati. Serupa juga Allahu Akbar 7 kali itu, imam sembahyang tarawih tak berbaca doa iftitah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Ada kita nak khabar subhanallah? Tak ada. Tak ada. Serupa itulah. Jadi oleh kerana kita tak berapa faham, itu dia panggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh ibadat, kisah-kisah daripada bersuci. Saya ulang je dah, tuan-tuan tahu dah mana ulang balik. Ibadat, rubuk ibadat maknanya bersuci hingga haji. Lepas tu muamalat jual beli sampai ke meneroka tanah. Meneroka tanah, bukan musangking raut tau. Meneroka tanah. Ihya'ul mawad, dipanggil Ihya'ul mawad, hukum meneroka tanah. Itu muamalat. Dalam itu banyak tajuk saham, tajuk pajak gadai, tajuk jual beli, macam-macam tu. Lepas tu munakahat daripada pengertian nikah sampai hadanah, menjaga anak. Menjaga anak sekiranya berlaku perceraian. Munakahat. Banyak tajuk ni. Lepas tu jinayat. Jinayat ni undang apa nama jenayah. Termasuklah hudud. Lepas tu qisas. Lepas tu minum arak apa semua qazah apa gitu-gitu dalam tajuk itu. Dalam kitab Matla'in Badri ada lengkap. Itu dia kata belajarlah ilmu fiqh. Ini Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz di Tafakur Fiddin dah nak khatam dah Ustaz. Jadi alhamdulillah. Jadi alih lah kita. Tafakur Fiddin. Setiap hari Sabtu tu. 8 jilid kitab tu, daripada ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Sekarang ni jinayat. Makna pelajar-pelajar jemaah kita di dalam Tafakur Fiddin setiap hari Sabtu tu khatam kitab fiqh manhaji. Kisah sekarang ni kisah murtad. Kisah murtad dah. 8 jilid tu. Tafakur Fiddin. Maknanya merangkumi ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Saudara kita yang masuk Tafakur Fiddin hari Sabtu pukul 9 hingga 11 Google Meet dulu ada kelas betul di masjid tu. Maknanya serba sedikit. Serba sedikit fiqh ni mendalam jugalah. Mendalam. Yang tak mendalam tu dia tidur masa kelas. Tapi dia retilah juga. Maknanya kita bukan suruh jadi pakar. Tak masuk akal jadi pakar. Maknanya orang hebat kita ni sekurang-kurangnya tahu. Sekurang-kurangnya tahu ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kita tahu di dalam bab itu. Di dalam bab itu. Ustaz boleh linkkan kelas itu? Boleh. Link. Boleh kelas Tafakur Fiddin tu. Di kelas Yayasan Faham. 5-6 tahun lah tu kelas tu. 5-6 tahun saya subjek mengajarnya Tauhid 1,
yang kedua fiqh. Pagi tauhid, kitab Aqidatun Naji nak habis dah. Aqidatun Naji tu nak habis dah. Kisah-kisah 6 perkara yang perlu kita wajib kita pelihara. Agama, nasab, keturunan tu dalam kitab Aqidatun Naji tu. Di dalam kitab Aqidatun Naji tu serba sedikit, maknanya 450 orang jugalah jemaah kita menyertainya, lebih kurang nak masuk 6 tahun dah. Nak masuk 6 tahun dah. Lepas tu ada hak murid tetapnya dalam 40 orang lebih. Lepas tu oleh kerana saya masukkan dalam WhatsApp tu, maknanya geruk-geruk tu saya masukkan bukan apa, makna peluang kita nak dengar-dengar masa PKP ni kita tak ada ke mana-mana, kita menyebutkan dengan bukan mengada-ngada tuan-tuan. Oh, ustaz ni mengada sangat nak masuk link dia semua. Ada lillahi ta'ala, saya tidak berniat begitu. Saya berniat maknanya sesaudara yang dahagakan, cintakan ilmu, saya berkongsi. Maknanya link-link yang kita bahaskan ataupun kuliah ni. Macam ni, pelita penuntut seminggu 2 kali, Ahad, Rabu. Lepas tu insya-Allah hari Jumaat Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin sambungan daripada kitab Lamir dulu. Tuhfatur Raghibin dia kisah, sekarang ni kisah membinasakan iman. Kitab tu kisah membinasakan iman, tajuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, kita nak kenali dosa-dosa besar. Seminggu sekali, insya-Allah. Minggu depan kita nak buat 2 kali. Nak buat 2 kali, hari Isnin, hari Jumaat, kitab Tuhfatur Raghibin. Hari Ahad pelita penuntut, hari Isnin Tuhfatur Raghibin, hari Selasa free, hari Rabu pelita penuntut, hari Khamis kita amalan masing-masing lah, nak tahlil, nak baca yasin apa begitu gini. Lepas tu hari Jumaat, esok lusa kitab Tuhfatur Raghibin. Saya perpanjangkan. Jadi sebelum ini Tuhfatur Raghibin tu saya kira grup yang pernah mengaji di Lamir dulu, Masjid Kampung Lamir dulu, tahun 2019 dulu. 2018 ke 2019. Maknanya grup itu jadi 4-15 orang aja. Full penuh 4-15 orang tiap-tiap minggu. Baru siri ke 5 rasa saya. 2019 ya. 2019. Maknanya yang kenal. Ya. Siri nak masuk yang kenal dah hari Jumaat ni. Siri yang kenal. Bermakna ujung dah, penghujung dah, selai lebih rasanya. Nak tamat dah. Jadi jika kita berkesempatan nanti kita tamat tu baca kitab lain pula. Sementara online ni baca kitab lain pula. Jadi kita menyebutkan ruang-ruang waktu ada ni, kita menyebutkan tentang ilmu. Itu maksud saya. Jadi cabang-cabang ilmu maknanya 4 kali. Ya, 4 kali. 4 kali seminggu lah kita online ni. 4 kali seminggu. 2 pelita penuntut, 2 Tuhfatur Raghibin. 4 kali ni gagah lah dah. Serba sedikit kita dapat. Itu dah matlamat kitanya. Jadi ilmu fiqh ni kena faham baik-baik, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Kita tekankan berkait dengan ibadat. Berkait dengan ibadat. Bukan banyak-banyak perkara-perkara yang bersangkutan dengan hal ehwal yang kita buat. Hal ehwal yang kita buat. Semalam ada saudara kita meninggal COVID. Di Kuantan satu, pok saudara sepupu ayah. Di Putrajaya satu, adik abai ipar saya. Kena COVID juga. Pok saudara pupu ni di Kuantan ni, di duduk Kuantan. Dia tu sakit jantung, tiba-tiba masuk hospital kena COVID. Meninggal semalam.
Jadi diberitahu kita nak pergi ziarah apa begitu gini tak dapat. Lepas tu beritahu, maknanya saya semayang ghaib. Semayang ghaib 2 jenazah tu. 2 jenazah. Lepas tu semayang hadiah 2 jenazah juga. Maghrib semalam. Semayang hadiah 2, lepas tu semayang jenazah 2, jenazah ghaib. Maknanya usalli alal mayyitaini al-ghaibaini arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang atas mayat ghaib. Nama hak satu tu Amran, sepupu ayah saya tu. Lepas tu adik abang ipar saya Habibah. Jadi semayang biasa je. Semayang biasa, niat lain, niat 2 mayat ghaib. Jadi nak coverkan, pertama Fatihah dah. Yang kedua selawat sama. Yang ketiga doa bagi mayat. Doa bagi mayat tu kena 2 lah. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bil ma'i was salji wal barad wa naqqihima minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhuma daran min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima. Itu seterusnya kita semayang tu. Itu makna pekah dalam tajuk jenazah. Kita semayang hadiah. Semayang hadiah maknanya apa nama ni, itu tak adalah, maknanya tak usalli sunnatul hadiyah raka'ataini lillahi ta'ala. Semayang, lepas itu kita baca doa, Allahumma inni sallaitu hazihi salah wa anta ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ath thawabahuma ila qabrin, sebut Amran, lepas tu Habibah, lepas tu Allah maja'al turbatahuma, apa nama ni, selanjutnya doa-doa yang Allahumma ja'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahuma khufratan min khufarin niran. Kita baca niat kepada kedua. Itu fiqh. Itu fiqh. Maknanya kita faham. Di apa nama surau jambu. Kita belajar beri betul tu. Surau jambu. Ada di surah jambu. Ya. Ustaz, surah jambu. Surau jambu. Doa tu kita belajar betul. Belajar tu maknanya apa nama, takdirnya ayah saya meninggal dulu. Jumaah surau tu semayang belaka hadiah, alhamdulillah. Lepas tu secara personal apa semayang juga, alhamdulillah. Makna itu fiqh kita reti. Itu kita, sebab itu berkait dengan, dia suruh berkait dengan fiqh. Kerana bahawasanya ilmu fiqh itu ialah sebaik-baik ilmu yang memimpin kita. Ilmu fiqh ni ilmu undang-undang. Ilmu undang-undang yang memimpin kita. Mengambil air semayang, air mustakmal tak sah. Hendaklah mengambil air semayang, air yang mutlak. Nisbahkan. Dan menarikkan kita kepada sekalian kebajikan. Menarik kita kebajikan, maksudnya kita membuat ilmu fiqh. Jual beli, sewa menyewa, kebaikan. Haji, kita khabar. Haji ni kerja dia memesir rumput. Tanah saya seluas 1 ekar haji. Berapa haji nak memesir rumput? Saya ustaz 100 lah sekali dengan minyak apa begitu begini. Itu ilmu fiqh tu. Dalam bab muamalat, upah mengupah. InsyaAllah bila boleh haji mesir rumput saya. Tak ada benda, saya pagi esok saya hari Ahad ni saya apa nama ni mesir rumput. Dia pun mesir daripada pagi sampai tengah hari. Mesir dia kaut, dia apa ni kukuk apa gini. Lepas tu saya contoh ya, saya terima kasih haji. Lepas tu maknanya ini bagi duit RM100 upah dia.
Lepas tu kita sedekah mana pula? Musim derian, buah derian. Maknanya kita bersedekah apa begitu begini kepada seseorang, kepada seseorang. Itulah maknanya pekah. Makna dia apa nama ni, belum balik kita dah sedekah. Itu pekah. Jadi dia mesej rumput haji ni ngak sudah. Seminggu tak bayar upah dia lagi. Tak faham pekah. Sebab hadis Nabi sebut kalau kita mengupah ni sebelum kering peluhnya kita bagi dah upah. Sebelum kering peluhnya. Itu kita faham berkaitan dengan pekah. Jadi oleh kerana itu mungkin dia ni memesej rumput, kita bayar ke dia 100 upah dia, apa nama ni, dua pihak bersetuju upah ke dia. Mungkin lepas dia mesej rumput tu dia nak beli beras, nak beli lauk, itu kena mikir kepala otak sekiranya orang yang faham pekah, sebab dia memimpin kita kepada sebaik-baiknya, menarik kepada sebaik-baik dan juga kebajikan, dan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, membawa kepada takut akan Allah. Bisnes juga, bisnes contohnya timbangan, kita berniaga rambutan kita jual tu hak lawa-lawa susun depan. Lepas itu kalau pembeli nak, kita ambil hak belakang, hak dah kecut-kecut dah. Perbuatan tu haram. Dia ni tengok berapa haji, berapa abang, sekilo rambutan ni RM8. RM8 tu hak lawa, kita bagi hak 2-3 hari lepas, haram. Itunya. Maknanya kita mengaji ilmu fiqh ni, kita takutkan kepada Allah. Nak sekilo, 3 biji rambutan lagi tak cukup sekilo. Wailul lil mutaffifin, neraka wailah bagi orang yang menipu timbangan. Jangan main-main. Jangan main-main perkara-perkara yang bersangkutan. Contoh lain, kita jual ikan longgok. Jual ikan longgok ni 1 pinggan. Biasanya ikan ni 7-8 ekor. 7-8 ekor RM10 contohnya. 7-8 ekor. Kita ni RM10, kita letak dalam pinggan, ambil pinggan terungkuk ke pinggan juga. Nampak nampak apa orang kata mana, sebenarnya nampak kebanyak. Sebenarnya kalau orang lain jual pinggan gini, pinggan macam ni, jadi nampak banyak, rupanya kita kurang. Kita nampak banyak, tertipu. Lepas tu khabar ke jiran, awak beri RM10 ikan. RM10 berapa ekor? Kawan 11 ekor. Kawan 7 ekor saja RM10. Menipu tu unsur-unsur. Dalam berniaga ataupun muamalat, tak moleklah kita menipu. Dan ialah ilmu fiqh seadil-adil daripada segala jenis yang adil. Mana ilmu fiqh ni menerangkan syarat rukun apa, timbangan apa gitu begini, seadil-adil jenis keadilan. Seadil-adil maknanya kita sewa rumah 500, kita mana setuju ataupun RM500 tu. Kalau tak setuju, mana tak payah sewa, dia nak letak RM500. RM500 tu maknanya pelubar dinding papan. RM500, sepatutnya RM200.5 aja pelubar papan ni. Jadi kalau kita tak setuju, tak boleh, kita tak payah sewa. Itu seadil-adil. Kita menyewa ni puas hati. Apa jua perkara yang dinisbahkan kepada kita, kerana bahawasanya ia ilmu yang menyatakan sekalian syariat. Ilmu yang menyatakan sekalian syariat, iaitu hukum hakam kita. Ilmu fiqh ni
hukum hakam, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Dan sekalian hukum-hukum yang tiada zalim pada keduanya sekali-kali. Maknanya hukum syariat itu tidak zalim. Tidak zalim. Dia bersesuaian menjaga kepentingan sesama kita. Ibadat ni kita nak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Muamalat, kita ni nak berinteraksi sesama kita. Munakahat, kita ni nak berkeluarga ataupun bermasyarakat. Munakahat tu, nikah kahwin apa begitu gini. Dan jinayat tu, oleh kerana berkeluarga apa begitu gini, dalam masyarakat ada perkara-perkara bunuh apa begitu gini. Lengkap dah. Ibadat, hubungan kita dengan Allah, peraturan-peraturan. Muamalat, berinteraksi sesama manusia masyarakat kita. Munakahat, menjalinkan hubungan silaturahim, kampung ini, taman ini berkeluarga. Lepas tu bila berkeluarga berkembang, akan berlakulah jenayah yang tidak diingini. Jadi lengkap dah tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Makna agama ni lengkap. Pakar-pakar agama, ulama-ulama menyusun berkait dengan ibadat, berkait dengan muamalat, berkait dengan munakahat, berkait dengan jinayat. Kita ni 4 aja. 4 hak perlu. Sebab itu dia menyebutkan ilmu fiqh ataupun ilmu undang-undang. Jadi oleh kerana itu kita naklah belajar ilmu fiqh supaya undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang kita lalui di dalam konteks beragama ni, dalam agama Islam ni, dia sempurna, dia lengkap dan dia berperaturan. Berperaturan. Contoh, suka kepada perempuan. Suka kepada perempuan seseorang itu, dia ada garis panduan dia di dalam munakahat. Maknanya merisik, kita panggil tu. Merisik. Makna tengok-tengok. Tengok-tengok. Makna yang kita nak tu, ataupun anak kita nak, ataupun adik-beradik kita nak, kita pandang-pandang dulu. Dia kata maknanya, abang saya nak adik kita, nak perempuan ni. Kita tinjau apa nama, kalau perlu kita pasang spy. Kita mata gelap orang SB. Kita nak meninjau. Itu syarat. Jadi bila kita berkenan, kita datang meminang ataupun merisik. Ataupun merisik. Jadi itulah prosesnya bertunang. Khitbah, dipanggil khitbah, merisik, meminang. Merisik, meminang sehingga melangsungkan perkahwinan. Itu indahnya syariat. Lepas itu perkahwinan, jika tak sesuai, maka boleh bercerai. Kalau tidak sehaluan, boleh berpisah. Buat pilihan begitu begini dalam munakahat. Jadi oleh kerana itu, syarat tu cantik, seadil-adil lah. Maknanya kita, bila kita mengaji ataupun memahami ilmu fiqh ni, maka kita tercapai untuk melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, pertama, kita minta dengan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita. Yang kedua, kita belajar ilmu fiqh. Yang kedua, kita belajar ilmu fiqh. Yang ketiga, membuatkan kita takut kepada Allah Ta'ala. Itu dia 3. Pertama, minta tambah ilmu. Yang kedua, belajarlah ilmu fiqh, ilmu undang-undang, ilmu syariat.
Yang ketiga, bila belajar apa kita begini, kita takut kepada Allah Ta'ala. Sebab dah nampak peraturannya. Kita nak sembahyang, tak ada air sembahyang, takutlah kepada Allah. Sebabnya dalam Quran, dalam kitab fiqh sebut, apabila kita nak sembahyang, mestilah kita ada air sembahyang. Itu keindahan fiqh. Jadi dengan kata-kata itu, insya-Allah kita berjumpa lagi di malam yang akan datang. Malam yang akan datang hari Ahad ni, insya-Allah kita ni, dan insya-Allah moga-moga dikurniakan faham kepada kita semua, dikurniakan barakah kepada kita semua. Ilmu yang kita pelajari pada malam ini moga-moga melekat di hati sanubari kita, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. إن شاء الله hari Jumaat ni kita Tuhfatul Raghibin. Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Ramadan. Terima kasih. Oh, biar balik. 21 bulan ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, kita sihat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Hari sihat. Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, sama-sama. Bayar. Wader sihat, wader. Alhamdulillah. Wader sihat. Sihat. Sihat dah, alhamdulillah, boleh lah dah. Alhamdulillah. Esok kerja Ustaz? Tak kerja hari Jumaat. Jumaat baru kerja? Baru kerja. Tak apa. Mana tahu kau ada peluang sana pula. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru. Sama-sama Pak Ada. Barakallah. Alhamdulillah. Ada janji nanya benda ke dia?
Tengok orang cetos Malay, bahaya-bahaya sangat ada orang. Bahaya betul. Tapi di Masjid Langgar tahun ni sedih lah tengok. Tengok video lah tadi, saya tak pergi. Ya. Di Masjid Langgar, main gantung orang belaka. Oh. Saya dah padam dah video dah. Dia orang hantar video tadi, saya tengok menggantung orang belaka, tarik dengan JCB tu kata-kata. Jadi tu apa kalau malam patong tak gambar yang hantar gambar tu ni. Salah. Kalau yang tukar boleh tu ustaz tu. Tu khabar sedih ustaz macam ni, bukan dia begini nasihat korang jangan gantung gitu, dah lah tinggi sangat. Lebih Tinggi. tu gantung. Bima semelih tu dia patah leher. Kita bila dah kulit ke koyak tu, bima kak. Dia badan dia jatuh. Kalau koyak gantung. 15 ekor gantung semua. Allah. Tak ada lah. Ya. Tapi dia nak jumpa kat masyarakat dia tu. Waktu tengok tadi dia tu, gambar dia, nak jumpa dia tanya kenapa lock orang gantung ni. Bukan nak sihat korang. Orang sebab orang tak tahu. Tak ada lah Tuan Guru. Bima patah leher, tak. Bima patah leher, tidak putus lagi halkuh amrih. Itu bimbangnya. Tak jadi korban. Bukan bahasa tak jadi korban. Kita makan tak boleh. Mana mati bersabit dengan bukan kerana sembelih. Bukan kerana sembelih. Tu bahayanya. Okey, pada selamat. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau Jumaat kerja mungkin dah sehari dua esok pergi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.